إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi ini kita akan mulakan sesi pembelajaran yang baru daripada menghuraikan matan Lamiyatul Af'al karya Maulana Al-Imam Badruddin ataupun Jamaluddin Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kitab ini iaitu Lamiyatul Af'al adalah kitab berkenaan dengan ilmu sharaf, iaitu level yang kedua setelah pembelajaran matan bina. Kalau boleh kita pakat menghafalkan matan ini adalah amat bagus sekali lah. Dan kita akan menguasai insya-Allah ilmu sharaf dengan menghafal matan yang diberkati ini. Baik. Jom kita pertama dahulu bacakan sekali lalu nazam Lamiyatul Af'al. Dia nazam atas bahar basit, lebih kurang macam Maulaya Salli lah, iaitu qasidah burdah. Jom kita baca. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi bi'ulumi syekhina bi'ulumikum fid daraini amin. Qala muqaddimatun. Alhamdulillahi la abghi bihi badala hamdan yuballighu min ridwanihi al-amala. ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغات الأبواب والسبلا. فهك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملا. باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. في فعل لا الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعولا. والضم من فعول الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. وجهان فيه من احسب مع وغير تواحد تنعم بائست يائست له يبيس وهيلا. وأفرد الكسر فيما من واريس ووالي ورم ورعت ومقتمع وفيقت حلا. وسقت مع واري المخويها وآدم كسرا لعين مضارع يلي فعلا. زلواوي فاء أو اليا عينان عينو كأتا. وزلواوي فاء أو اليا عينا أو كأتا. كذا المضاعف لازما كحان طال. وضم عين معده ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتمل. فاز التعدي بكسر حبه وعز وجهينها روى شد عله على لا وبت قاطعا ونمنا وضمن مع اللزوم في ربه وجل مثل جلا. وهبت وزرت هبت وزرت وأجاك الرهم به وعم زم وسحم اللأي زملا. وألا لمعا وصرخا شك أب وشد أي عدا شق خش غل أي دخل. Ini panjang lagi lah, insyaAllah kita akan
ulang-ulang dengan membacanya banyak kali insya-Allah taala. Baik. Semua jelas Dan insya-Allah kita akan mula menghuraikan daripada lamiyat al-af'al. Baik. Yang pertama adalah muqaddimah bagi ilmu saraf. Muqaddimah bagi ilmu saraf. Apa beza antara ilmu saraf dengan ilmu-ilmu bahasa Arab yang lain? Semua daripada kalangan kita tahu bahwasanya ilmu dalam bahasa Arab ini yang perlu ditekankan ada 4. Ini yang utama. Yang pertama adalah ilmu al-lughah. Yang kedua adalah ilmu apa? As-sarf. Dan yang ketiga adalah ilmu apa? An-nahwu. Dan yang keempat adalah ilmu al-balaghah. Baik. Ilmu lughah adalah ilmu yang membicarakan berkenaan dengan makna-makna dan penggunaan-penggunaan kalimat di sisi orang Arab. Boleh? Itu dipanggil ilmu apa? Ilmu lughah. Dan ilmu lughah ini tidak ada kaedah yang khusus untuk kita nak menguasainya. Maka ulama dahulu antara cara mereka nak menguasai ilmu lughah adalah mereka menelaah kamus-kamus. Dipanggil ma'ajim. Kalau setengah ulama, bukan setengah lah, kebanyakan ulama menghafal kamus. Kamus Muhit. Karya siapa? Fairuz Abadi. Kebanyakan daripada ulama menghafal untuk mereka menguasai ilmu apa? Ilmu lughah. Dan ada daripada kalangan mereka menghafal dipanggil kitab-kitab adab, syair-syair, dan juga nasar-nasar yang dinukilkan daripada orang-orang Arab yang terdahulu. Seperti menghafal muallaqat, boleh? Menghafal maqamat. Kesemua ni adalah dipanggil nas-nas bahasa Arab yang tinggi nilai bahasa dia, dan dengan menghafal maka kita akan memperolehi banyak pembendaharaan kata mufradat bagi kalimat. Baik, adapun ilmu saraf, maka ilmu saraf mengkaji berkenaan dengan binaan kalimat. Saraf dipanggil binaan kalimat sebelum akhir, wazan kalimat sebelum akhir. Boleh? Macam contoh kita kata apa? Daraba, yadribu. Maka saraf mengkaji binaan membaca kalimat ini. Daraba yadribu. Dia kata, rupanya madhi baca daraba, mudhari' baca apa? Yadribu. Maksudnya membicarakan kalimat satu persatu. Kalau madhi baca daraba, ada kata ada tak baca daruba? Tak ada. Ada tak baca dariba? Tak ada. Semua baca apa? Daraba. Jadi kita akan tengok. Boleh? So apa baca daraba, tak baca dengan yang lain? Kerana dia masyhur dengan sebutan fa'ala. Boleh? Baik. Maka ilmu saraf adalah mengkaji berkenaan dengan bacaan bagi setiap kalimat. Terutamanya bacaan pada baris sebelum akhir. Di sini. Dara. Ni. Yadri. Ni. Di sini. Boleh? Bu, adapun baris pada akhir, kalimat ini tidak dikaji dalam ilmu saraf, bahkan dikaji oleh ilmu nahwu. Semua antum maklumlah daripada pengajian level yang pertama. Kemudian ilmu nahwu pula adalah mengkaji berkenaan dengan kalimat hal keadaannya berada dalam ayat. Jadi setengah-setengah kalimat bila berada dalam ayat, maka dia akan berubah dia punya apa? Dia punya baris belakangnya. Contohnya Zaidun. Kalau dia berada pada ayat jumlah fi'liyah seperti qama Zaidun, maka dia akan jadi fa'il. Tapi kalau dia berada pada tempat kena, contohnya darabtu Zaidan, maka Zaidan akan jadi apa? Maf'ul bihi, dan seterusnya daripada kedudukan kalimat di dalam ayat bahasa Arab. Dan kita akan khaskan dengan kedudukan mereka ini, mereka ada perubahan yang berlaku pada akhir harakat yang berada pada huruf akhir bagi kalimat. Ini semua masyhurlah, maklum berkenaan dengan ilmu apa? Ilmu nahwu. Itu insya-Allah kita akan teruskan bacaan kitab Makudi dan seterusnya. Insya-Allah Ustaz Syukri akan baca kitab Tanqih Azhariyah. Cuma lepas habis khatam Lamiyah ni, insya-Allah anak akan bacakan kepada antum Nazam Zawawi. Nazam
Zawawi untuk persediaan bagi kitab Tanqih Azhariyah khas membicarakan ma'ani huruf dan juga i'rab al-jumal. I'rab jumal. Boleh? Baik, balaghah pula adalah membicarakan berkenaan dengan 3 sudut utama. Itu kita akan mengaji insya-Allah. Yang pertama adalah kita nak mengkaji bertepatannya kalimat itu, kita panggil apa? Bertepatannya kata-kata itu dengan muqtadal hal. Muqtadal hal tu maknanya maqam, situasi. Betul tak kita letakkan ayat itu sesuai dengan situasi? Itu dipanggil ilmu ma'ani. Boleh? Kemudian dalam ilmu balaghah juga mengkaji berkenaan dengan ta'birat, ungkapan-ungkapan. Sama ada ungkapan itu jelas maknanya ataupun tidak jelas maknanya. Maka itu dikaji pada ilmu apa? Ilmu bayan. Contoh kita nak sebut berkenaan dengan bahawa lelaki itu dia pemurah. Maka kita boleh sebut contohnya Zaidun karimun. Yang ni apa dia ayat dia? Jelas. Tapi kita boleh sebut Zaidun kal bahri. Ni. Yang ni kurang jelas sikit. Tapi kalau kita sebut lagi Zaidun contohnya Zaidun kasiru ramat. Kasiru ramat. Zaidun ni banyak debu dapur. Yang ni lagi tak jelas berkenaan dengan apa maksud dia. Jadi kesemua sebenarnya nak membawa kepada makna yang sama, iaitu nak kata Zaidun itu pemurah. Tapi yang beza pada setiap ungkapan ini adalah di sudut kejelasan kepada makna tadi. Maka makna yang paling kurang jelas sekali adalah makna kinayah, dan makna yang berada di tengah-tengah antara jelas dengan tidak jelas adalah makna yang majazi ataupun makna yang membawa kepada tashbih. Boleh? Itu yang kita pelajari dalam ilmu balaghah. Dan kemudian dipelajari dalam ilmu balaghah juga berkenaan dengan muhassinat. Kemudian muhassinat itu pengindah bagi apa? Bagi ungkapan tersebut. Apakah ciri-ciri yang menyebabkan ungkapan itu indah? Sama ada dari segi makna atau segi lafaz. Ada segi lafaz, dari segi belakang sama, boleh? Seperti dipanggil tibak ataupun sajak. Ada dari segi makna, seperti contohnya apa dia? Disebutkan tibak, iaitu benda maknanya yang berlawanan supaya jelas maksud yang nak kita sampaikan tadi. Boleh? Itu dipanggil ilmu apa? Ilmu yang wajib dipelajari dalam bahasa Arab. Boleh? Maka kita ketahui di sini bahawa ilmu saraf adalah ilmu yang mengkaji kalimat secara khusus, dan terutama kalimat itu adalah baris sebelum akhir. Kerana baris akhir hanya dikaji dalam ilmu nahwu. Boleh? Baik. Kemudian kita nak bincang berkenaan dengan kelebihan lamiyatul af'al. Lamiyatul af'al ni apa kelebihannya berbanding matan bina yang kita mengaji sebelum ini? Adalah lamiyatul af'al, dia punya kelebihan dia adalah amat banyak sekali. Antaranya, lamiyatul af'al dia menerangkan secara terperinci lagi kebarangkalian wazan yang terhasil daripada apa? Fi'il mujarrad. Kalau kita sebelum ni mengaji kebarangkalian wazan ada apa? Daripada 3 ada 5. Wazan fi'il mudhari' ataupun ada 6 wazan fi'il fi'il mudhari'. Satu tu syaz lah. Boleh? Baik, 6 fi'il mudhari'. Kita dalam mengaji mata bina kita tak tahu sebab apa. Daripada madhi itu dia tukar jadi mudhari' dengan baris yang sedemikian. Contohnya, kenapa dibaca dengan fataha yaftuhu, fataha yaftahu? Sebab apa baca macam tu? Sebab apa baca contohnya alima ya'lamu? Sebab apa? Dia ada dalam lamiyah ini penerangan berkenaan dengan sebab-sebab dibaca sedemikian. Itu. Yang kedua, dalam lamiyah ini kelebihannya lagi adalah menghimpunkan penggunaan syaz yang bercanggah dengan kaedah. Maksudnya bila kita hafal lamiyah ini,
maka kita akan aware, alert dengan beberapa kalimat yang dia itu tidak mengikut kaedah dia. Itu adalah amat penting lah. Baik, habis tu. Kemudian kata seterusnya adalah beza antara lamiah dengan bahagian sorof dalam alfiyah. Baik, Imam Ibn Malik dia memiliki kitab sorof yang banyak lah, tapi yang kita selalu gunakan adalah pertama ilmu sorof yang disebut dalam alfiyah, itu bahagian yang kedua. Dan satu lagi ada kitab lamiah di sini, lamiatul af'al. Lamiatul apa? Lamiatul af'al. Apa beza lamiah dengan sorof? Sorof yang ada dalam alfiyah, kita kata dia lebih menjurus kepada tasrif asma. Dia lebih menjurus kepada tasrif asma. Dia bincang. Tasrif asma contohnya bentuk-bentuk jamak. Betul? Dia bentuk-bentuk musanna. Betul? Bentuk-bentuk isim tasghir. Boleh? Itu dipanggil sorof dalam alfiyah. Dan baik dia ada juga fi'il tapi tak banyak. Maka bila musannif itu Imam Ibn Malik, dia nampak dalam alfiyah itu banyak diberi penekanan sangat kepada isim, maka Tok Guru buat satu nazam yang khas, iaitu lamiyatul af'al, memberi penekanan khas kepada fi'il. Boleh? Itu dipanggil beza antara muqaddimah ilmu dipanggil lamiyah dengan alfiyah. Baik. Dia kata kenapa dipanggil last sekali? Kenapa dipanggil lamiyah? Apa makna lamiyah? Lamiyatu al-af'al. Kalimat lamiyah ini merujuk kepada huruf qafiyah. Merujuk kepada apa? Huruf apa? Qafiyah. Itu huruf akhir bagi bagi apa? Bagi bait. Kan sekali kita akan tengok semua di akhir bait kalimatnya itu di akhir dengan apa? Dengan lam. Contohnya amala, fudala, nampak? Hasala, contohlah kan. Kesemua ni nampak apa? Akhir dengan lam. Maka apabila diakhiri kalimat bait itu dengan lam dan didirikan kasidah dengan sedemikian rupa, maksudnya semua sama, maka dia digelar sebagai lamiyah. Itu masyhurlah. Dan al-af'al maknanya dijadikan bait ini khas untuk fi'il, tidak pada isim. Boleh? Jom kita baca bait Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim tu tak apalah, semua antum maklum huraian dia. Kata musannif radhiyallahu ta'ala anhu, alhamdulillahi la abghi bihi badala hamdan yuballighu min ridwanihi al-amala summa as-salatu ala khairil wara wa ala sadatina alihi wa sahbihi al-fudala wa ba'du fal fi'lu man yuhkim tasarrufahu yahuz min al-lughati al-abwaba was-subula فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملا. Baik, kata Tok Guru radhiyallahu ta'ala anhu, alhamdulillah. Ini masyhur maknanya segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. La abri. Abri apa maknanya? Atlubu. Maksudnya aku tidak pinta, tidak mengharap. Bihi dengannya itu badala ganti. Baik, bihi apa makna bihi? Dengannya, la abri bihi boleh jadi makna bihi di sini adalah makna la abri bihi, iaitu la abri billahi. Maksudnya aku tidak menuntut dengan Allah itu sebarang ganti. Maksudnya tidak ada yang dapat mengganti Allah Ta'ala fil hamdi, pada apa? Pada memuji kepada dia. Hamdan yuballighu min ridwanihi al-amala. Hamdan ini dipanggil maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak di sini bukan maf'ul mutlak bagi alhamdu, tak, tapi maf'ul mutlak bagi apa dia? Fi'il mahzuf. Taqdiruhu ahmadu hamdan. Ahmaduhu hamdan yuballighu min ridwanihi al-amala. Sebab apa tak boleh untuk kita kata hamdan ini jadi maf'ul mutlaq? Bagi apa? Alhamdu jadi amil, sebab
apabila masdar dia itu berada di maqam ibtida, maka dia lemah daripada untuk apa? Menjadi amil kepada yang lain. Boleh? Itu masdar bila dijadi mubtada, maka apa? Dia lemah untuk memberi kesan menjadi amil pada perkara yang lain. Jadi mesti kita takdirkan dengan ahmaduhu, hamdan. Boleh? Yuballighu, hamdan yuballighu min ridwanihi al-amala. Hamdan yuballighu, yang menyampaikan. Akan sebagai pujian yang menyampaikan daripada ridwanihi, daripada ridha Allah Ta'ala itu, amala, akan impian-impian. Baik. Summa salatu, dan kemudian selawat, ala khairil wara, ke atas sebaik-baik wara. Wara maknanya al-khalq, iaitu makhluk, ataupun al-insan, sebaik-baik manusia. Wa ala sadatina, dan ke atas sadatina, penghulu-penghulu kami, alihi, iaitulah ahli bait. Wa sahbihi, dan para sahabat baginda, al-fudala. Al-fudala maknanya yang empunya kelebihan. Boleh? Wa ba'du, dan adapun selepas daripada itu, fal fi'lu man yuhkim tasarrufahu yahuz minal lughatil abwaba was-subula. Dan fi'il itu siapa yang yuhkim. Yuhkim maknanya yutqin. Yutqin maksudnya menguasai. Yutqin, menguasai. Maka siapa yang menguasai tasrifnya, itu tasrif fi'il, dia hafal elok-elok, daraba yadribu, fa'ala yaf'ilu, kallama yukallimu, maka dia betul-betul kuasai tasrif fi'il ini. Yahuz, yahuz ni maknanya yanal, mencapai. Maka mencapailah ia minal lughati, daripada bahasa ini, al-abwab was-subula, maksudnya pintu-pintu dan jalan-jalan. Apa pintu-pintu jalan-jalan ni? Ini kita mengaji dalam balaghah, dipanggil sebagai apa? Dipanggil apa? Sebagai isti'arah apa? Makniyah. Dipanggil isti'arah apa? Makniyah. Dia nak kata bahawasanya dia telah mencapai daripada lughah itu, yang mana lughah itu ibarat seperti apa? Seperti kota. Kota yang besar mempunyai pintu-pintu dan jalan-jalan. Maka kalau kita kuasai fi'il, maka ibaratnya kita sudah memegang kunci pintu kota tersebut. Yang mana kota ini adalah ibarat daripada bahasa Arab. Boleh? Baik. Fahaka nazman. Fahaka, kalimat haka maknanya khudh. Ambillah. Khudh, ambillah engkau. Nazman muhitan. Nazman muhitan. Muhitan maknanya muhtawiyan. Muhtawiyan. Yang apa? Memiliki ataupun mustamilan. Yang merangkumi. Bil muhimmi, dengan perkara-perkara yang penting. Waqad yahwi tafasila, dan sungguhnya telah merangkumi ia, iaitu merangkumi nazam. Tafasila apa dia? Juz'iyat. Perincian-perincian, hukum-hukum yang khusus. Man yastahdir jumala, siapa yang menghadirkan al-jumala. Jumala apa dia? Kulliyat. Ini kita mengaji dah mantik kan? Kulliyat. Jadi siapa yang menguasai nazam ini, kata Syekh, kerana nazam ini dia telah menghimpunkan dalamnya itu perincian-perincian masail masail bagi ilmu saraf. Kalau kita hafal kulliyat, kulliyat ni maknanya qawaid lah, kaedah-kaedah ilmu apa? Ilmu saraf. Kita memanglah tak boleh nak kuasai semua perincian dalam ilmu-ilmu ni. Mana boleh? Nak kena hafal, bukan semua kita boleh hafal. Jadi yang paling penting dalam ilmu adalah kita menghasilkan kaedah umum, dipanggil kulliyat. Yang mana dengan kita kuasai kaedah tadi, kita dapat menghasilkan daripada kaedah itu maklumat tentang juz'iyat masail. Boleh? Itu yang disebut oleh al-Imam al-Musannif. Baik. Jom kita
Terus tengok kepada babu abniyatil fi'lil mujarradi wa tasarifihi. Bab menceritakan berkenaan dengan abniyah fi'il mujarrad wa tasarifi. Baik, anda telah nyatakan di bawah ni. Bab pada menyatakan abniyah. Apa maksud abniyah? Ada sebut wazan. Makna dia apa? Wazan. Wazan tu apa dia? Keadaan huruf dan harakat. Wazan apa makna? Keadaan huruf dan apa? Dan harakat. Maka kita kata daraba atas wazan apa? Fa'ala. Jadi kita kata apa binaan bagi daraba? Adalah wazan dia apa? Fa'ala. Maksudnya harakat dia pada setiap daripada fa dan ain dan juga lam itu berbaris fathah. Ada nampak? Itu dipanggil abniyah, binaan bagi apa? Bagi kalimat tersebut. Dan kata Syekh bagi fi'il dan merujukkan di sini adalah fi'il madhi. Kan fi'il ini ada banyak. Ada fi'il mudhari', fi'il amar. Boleh? Sekarang ni kita nak jadikan yang asas bukan fi'il madhi, bukan fi'il amar, fi'il dak lain, bukan. Tapi dia adalah apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi itu adalah yang asas. Al-mujarrad. Apa makna mujarrad? Makana hurufuhu asliyatan. Ataupun makana jami'u hurufihi asliyatan. Iaitu apa yang sekalian hurufnya itu huruf asli. Apa huruf asli? Ada tulis di situ huruf asli adalah huruf yang setentan dengan fa, ain dan juga apa? Dan juga lam. Jadi kita panggil daraba atas wazan fa'ala. Dengan wazan kita macam ni, dad adalah fa, ra adalah ain, ba adalah lam. Kita kata ni adalah huruf asli. Boleh? Lagi contoh apa? Alima. Ni mujarrad tak? Mujarrad sebab dia atas wazan fa'ila. Fa, ain adalah fa, lam adalah ain, mim adalah lam. Tapi kalau ista'lama. Nampak? Ista'lama. Ini adakah mujarrad ke mazid? Jawapan dia mazid. Sebab apa? Dia atas wazan istaf'ala. Nampak? Dia pada kalimat ni ada ni. Maksudnya fi'il itu tidak hanya ada fa'ala, tetapi dia ada maka ini adalah mazid, tambahan daripada apa? Daripada huruf-huruf ziyadah kepada fi'il mujarrad. Boleh? Baik. Kemudian kata Tok Guru tasarifihi. Apa makna tasarifihi? Babu abniyatil fi'lil mujarradi wa tasarifihi. Tasarif maknanya perbezaan ain mudhari' dari dhammah, kasrah dan juga apa? Fathah. Maksudnya tasrif itu adalah pertukaran. Itu makna tasrif kan. Jadi sebut daripada contohnya kita sebut fa'ala, maka mudhari'nya boleh sebut berapa? Boleh sebut fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'ulu. Itu dia. Boleh sebut dengan tiga sebutan. Jadi perubahan fa'ala kepada yaf'ilu, fa'ala kepada yaf'alu, fa'ala kepada fa'ulu, yang ini dipanggil apa? Tasrif. Boleh? Baik, itu jelas. Maka Tok Guru dia nak sebutkan di sini khulasah apa daripada tajuk ini, apa dia? Iaitu bab pada menyatakan wazan bagi fi'il madhi yang mujarrad, bukan yang mazid. Wa tasarifihi, dan perubahannya, iaitu perubahan daripada madhi kepada mudhari', iaitu daripada perubahan fathah, dhammah dan juga apa? Kasrah. Kan tadi kita sebut asalnya fa'ala fathah jadi kasrah, fa'ala yaf'alu fathah jadi apa? Fathah jadi dhammah dan seterusnya. Boleh? Faham setakat ni? Okay, siapa boleh ikut lagi setakat ni? Beritahu boleh. Komen kat tepi tu boleh. Baik, habis. Okay. Kita laju-laju ya. Yang penting dalam lamiah ni kita dapat sekali lalu masail-masail dia dan bantu kita untuk hafal. Boleh?
habis berkenaan dengan bab tersebut. Sorof senang je Isa. Tapi nak hafal tu letih tu. Sorof senang tapi nak hafal letih. Wajib hafal. Ana pun duk hafal sikit-sikit on the way. Boleh? Baik. Okay, bab ini anda nyatakan rumusan terus sekali lalu. Nanti bila kita bacakan nazam ini, anda hanya terangkan mufradat makna dia sahaja. Anda sebut apa yang dibincangkan secara umum daripada bab ini. Dia panjanglah bab ini. Nanti insyaAllah lepas ni anda hanya akan terangkan vocab dengan anda terangkan baik itu sebuah sikit dan anda terangkan makna-makna baik itu insya-Allah taala. Makna-makna apa? Maknanya mufradat yang disebutkan dalam baik itu. InsyaAllah kita target habis dalam 10 kali kelas sahaja insya-Allah. Anda cubalah. Baik. Maka kata Tok Guru, cik kata Tok Guru, aku pula Tok Guru. Baik, khayal sikit, minta maaf. Baik. Okey, maka bab ini, rumusan dalam bab ini, maka fi'il madhi mujarrad, bukan mujarrad, mujarrad. Itu ada dua bahagi. Pertama dipanggil rubai, yang kedua adalah sulasi. Dia ada apa? Rubai. Satu lagi apa? Sulasi. Boleh? Baik. Rubai apa dia? Atau wazannya fa'lala. Fa'lala. Boleh? Dengan diulangkan lam. Maksudnya diulangkan lam ni yang ketiga, yang keempat ni. Yang mana seperti contoh fi'il dahraja. Maka dahraja ini dipanggil mujarrad yang apa? Rubai. Mujarrad yang apa? Rubai. Rubai mujarrad. Ni dipanggil sulasi apa? Mujarrad. Maka kata Tok Guru, nantilah qiyas, maknanya kaedahnya bagi mudhari' adalah yufa'lilu. Jadi kalau kita baca dahraja, patutnya kalau mudhari' bunyi macam mana wazan dia? Yudahriju. Boleh? Kallala yukallilu. Boleh? Itu dia punya bacaannya. Dan tidak ada syaz padanya, maksudnya tidak ada bacaan yang bercanggah dengan kaedah ini. Musannif akan menyebutkan nanti dengan katanya walahu dhammun iza birrubai mutlaqan wasala ataupun wusila. Boleh? Itu kita akan tengok nanti dalam nazam insya-Allah. Baik. Kemudian sambungan rumusan, ini nombor 2, ini rumusan pertama. Maka sulasi pula ada 3 wazan. Sulasi ada pula 3 apa? 3 wazan. Jadi rubai ada 1 wazan saja. Sulasi ada 3 wazan. Yang pertama fa'ula seperti syarufa dan juga apa? Karuma. Baik, maka ain mudhari'nya adalah dhammah, tidak ada syaz padanya. Maksudnya syarufa yashrufu. Karuma yakrumu. Boleh? Semua atas wazan fa'ula yaf'ulu. Maksudnya apa? Fa'ula yaf'ulu, semua yang wazan fa'ula kufur-kufur mudhari' dia yaf'ulu. Tak ada pun yang bercanggah dengan kaedah ini pada penggunaan orang Arab. Boleh? Itu yang pertama. Ini nombor 1. Nombor wazan yang kedua fa'ila. Wazan yang kedua apa dia? Fa'ila. Seperti alima, fahima, fariha. Maka kiasnya kata dia adalah ain mudhari'nya fathah dan adapun kasrah baginya itu syaz. Apa maksud dia tu? Iaitu kalau wazan fa'ila sepatutnya mudhari'nya bunyi macam mana? Yaf'alu. Yaf apa? Yaf'alu. Ini dipanggil yang qiyas, maknanya berdasarkan kaedah. Jadi kalau kita baca alima, mudhari'nya ya'lamu, fahima, yafhamu, fariha, yafrahu. Boleh? Baik. Tapi ada tak dipanggil fa'ila yaf'ilu? Dia kata ada. Kalau kita jumpa wazan yang fa'ila yaf'ilu, maknanya mudhari'nya dibaca dengan kasrah, maka itu adalah syaz. Boleh?
Syaz baginya itu sendiri dibahagikan kepada dua. Maksudnya syaz bagi yaf'ala yaf'ilu, silap, yaf'ila yaf'alu, fa'ila yaf'alu, dibahagikan kepada dua. Ada dipanggil syaz beserta dengan qiyas, ada dipanggil syaz sahaja. Apa maksud syaz beserta dengan qiyas? Maksud dia, dalam kalimat itu kita boleh baca dua. Kita boleh baca dua, maknanya baca dengan apa yang dituruti pada kaedah, dan satu lagi baca apa dia? Baca apa? Yang bercanggah dengan kaedah. Maksud bercanggah kaedah tu keadaan syaz lah. Contoh apa kalimat? Hasiba. Hasiba. Maka kata Tok Guru, hasiba ini mudhari'nya dia dibahagikan kepada dua punya bacaan. Boleh kita baca hasiba yahsabu. Yahsabu. Kalau yahsabu ni dipanggil apa? Ikut qiyas. Tapi kalau kita baca yahsibu, yang ni dipanggil syadz. Tapi dua-dua boleh baca, dua-dua boleh baca. Boleh kita baca yahsabu, boleh baca dengan apa? Yahsibu. Boleh. Tapi sekali ada kita akan jumpa yang mana dia dibaca dengan syaz sahaja. Maksudnya kalimat tu confirm bercanggah dengan kaedah. Memang orang Arab tak pernah sebut pun dengan apa? Dengan qiyas yang kita pelajari. Sekali kita akan tengok insya-Allah. Baik. Maka kata Tok Guru, kalau atas wazan fa'ila, qiyasnya adalah baca mudhari' yaf'alu. Itu sepatutnya. Tapi ada yang disebut dinukilkan daripada orang Arab, fa'ila baca apa? Yaf'ilu. Maka itu adalah syaz. Maka kata ulama nanti, iaitu kata Syekh Mustannif, yang syaz itu ada dua. Ada syaz yang boleh kita baca dengan kalimat mengikut qiyas, maksudnya dinukilkan juga bacaan syaz itu dengan bacaan yang mengikut kaedah. Satu lagi syaz, maknanya dinukilkan syaz sahaja, tidak dinukilkan bacaan yang mengikut kaedah. Baik. Maka syaz yang berserta dengan qiyas itu 18 fi'il, musannif hanya sebutkan 9. Kena hafal 9 ni. Nanti yang 18 ni anda akan nukil daripada syarahan. Terutamanya Nazam Bahra. Imam Bahra dia tambah. Boleh? Kita tambahlah sisi insya-Allah. Ataupun kita tambah dalam syarahan yang lain. Boleh? Baik, yang kedua syaz sahaja. Syaz sahaja maknanya yang dinukilkan oleh orang Arab, syaz sahaja, tidak dinukilkan daripadanya itu bacaan yang mengikis, maka dia ada 20 fi'il. Tapi Tok Guru hanya sebut daripada dia 8. Boleh? Sebab tu dengan kata Tok Guru, wajhani fihi min ihsib, yahirta wa yakhirta, yang tu seterusnya lah. Baik, seterusnya wa afridil kasra fima min warith wayali, wawali, itu yang disebutkan oleh musannif daripada kalimat-kalimat yang syaz sahaja pada wazan yang kedua. Boleh? Tak apa, rumusan ni kita baca dulu. Nanti bila kita baca dalam bait itu, dia akan nampak lagi jelas insya-Allah taala. Maksudnya kita bila ulang 2 kali kedua jelaslah. Baik, tengok yang seterusnya, kalau atas wazan fa'ala pula, ni nombor 3 pula. Wazan apa? Yang ketiga. Tadi fa'ula dah habis. Boleh? Fa'ila dah habis. Sekarang ni apa dia? Fa'ala. Maka kata Tok Guru, qiyas mudhari'nya ada 4 bahagian, 4. Maksudnya apa? Boleh baca 4 bacaan. Boleh baca fa'ala ailu. Yaf apa? Ailu. Boleh baca fa'ala yaf'ulu. Boleh? Boleh baca fa'ala yaf'ilu, yaf'alu. Boleh baca itu? Boleh baca 4. Yang keempat dia harus baca 2. Boleh baca boleh baca apa? Yaf'ulu, boleh baca apa? Yaf'ilu. Harus baca dua-dua. Jaza fihi wajhan. Boleh baca apa? Baca dua-dua, tak ada masalah. Baik, kita boleh faham itu dipanggil 4 bahagi yang datang daripada atas wazan fa'ala. Boleh? Baik.
Maka Tok Guru dia kata yang pertama adalah kasrah ain mudhari'. Maksudnya fa'ala baca apa? Yaf'ilu. Yaf'ilu. Boleh? Kerana ada faktor, ada sebab yang menuntut demikian. Maksudnya yang menuntut untuk kita baca fa'ala yaf'ilu. Boleh? Maka kalau fa'ala yaf'ilu, cukup faktor ni, sebab-sebab dia. Sepatutnya fa'ala ada sebab-sebab ni. Maka sepatutnya kita baca apa? Yaf'ilu berdasarkan qiyas. Tapi kalau dinukilkan oleh orang Arab bercanggah dengannya, maksudnya dibaca dengan dhammah. Itu dia. Fa'ala, sepatutnya bila dah cukup faktor tadi baca dengan yaf'ilu, tapi tiba-tiba dibaca dengan apa? Yaf'ulu. Maka itu adalah syaz. Boleh? Dan faktor yang menuntut kasrah itu ada 5. Ana baca dulu kepada antum. Yang pertama adalah fa kalimah adalah waw. Fa kalimah adalah apa? Waw. Ataupun ya. Seperti contoh apa? Wa'ada ya'idu. Yasara yaisiru. Boleh? Nampak fa kalimah apa? Waw. Nampak fa kalimah apa? Ya. Boleh? Maka pada ketika itu menuntut untuk membacakan apa? Membacakan mudhari'nya dengan wazan yaf'ilu. Tetapi dia tu dengan syarat lam kalimat bukan haraf halki. Lam kalimat bukan haraf apa? Halki. Seperti contoh waqa'a yaqa'u, wada'a yada'u. Ini lam kalimat ain. Ain. Wada'a ain. Ain ni lam kalimat. Maka ain adalah haraf halqi, nanti kita akan hafal. Macam izhar halqi lah kita mengaji apa? Mengaji dalam apa? Tajwid kan? Ya, haraf izhar halqi ada 6, begitu juga di sini haraf halqi ada 6. Boleh? Maka waqa'a tak boleh baca apa? Yaqi'u tak boleh. Yaqa'u. Sebab apa baca yaqa'u? Kerana lam kalimat adalah apa tadi? Haraf halqi. Wada'a jangan baca yadi'u, tak boleh. Sebab apa? Lam kalimat adalah haraf halqi, maka baca apa? Yada'u. Walaupun fa kalimatnya adalah waw. Boleh? Baik, itu dia punya faktor yang pertama. Yang kedua adalah ain kalimat adalah ya. Ain kalimat adalah apa? Ya. Contohnya bata yabitu. Ba'a yabi'u. Nampak? Maka ain kalimat adalah ya. Nampak? Yabi'u ni. Ain kalimat ya. Yabitu ya. Maka dibaca dengan wazan fa'ala yaf'ilu. Yaf apa? Ilu. Boleh? Yang ketiga, lam kalimat adalah ya. Lam kalimat adalah apa? Ya. Contohnya apa? Rama yarmi. Masya yamshi. Nampak? Ain lam kalimat ya di sini. Lam kalimat. Rama yarmi. Mana lam kalimat dia? Ya. Yamshi. Mana lam kalimat dia? Ya. Maka bila lam kalimat dibaca dengan lam kalimat adalah ya, maka dibaca dengan wazan yaf'ilu. Boleh? Tetapi ada lagi syarat bahawa jangan ain kalimatnya adalah huruf halki. Seperti sa'a yas'a. Sa'a yas'a. Maka sa'a yas'a ain kalimat adalah ain. Boleh? Maka ain adalah apa? Huruf halki. Maka jangan baca sa'a yas'i. Tak boleh. Sa'a yas'i. Sebab apa? Ain kalimat adalah haraf halki. Mesti baca sa'a yas'a, fa'ala yaf'alu. Boleh? Habis kat situ. Sekarang ni boleh lagi? Sabut ayam dah. Senang kan? Tak sabut. Tak apa, nota itu semua dah dapat dah? Dah dapat dah nota ni? Dapat dah? Nanti nota ni tak apa, boleh print. Boleh tengok insya-Allah ta'ala. Boleh lagi? Tak apa, senang dia senang. Kita nak pergi laju. Nak pergi khatam, boleh? Baik. Habis kat situ. Okey. Itu dia panggil faktor fa'ala yaf'ilu. Yang keberapa? Yang ketiga. Seterusnya faktor yang keempat.
adalah mesti dikata mudha'afnya itu lazim. Maksudnya maknanya adalah makna lazim, bukan makna muta'addi. Contohnya apa? Hanna yahinnu. Boleh? Dabba yadibbu. Boleh? Apa zahanna yahinnu? Sedih, rasa sedih hati. Boleh? Sedih hati tu malah lazim ke muta'addi? Lazim. Dabba, apa? Dabba, melata. Melata lazim ke muta'addi? Apa dia? Lazim. Boleh? Dan kita kata ini adalah mudha'af. Apa nama mudha'af? Berganda dia punya ain dan juga lam. Maksudnya digabungkan ain dan juga apa? Dan juga lam. Boleh? Maka dikata hanna yahinni lil mudha'af, dan kedua-dua maknanya adalah makna apa? Lazim. Makna apa? Lazim. Jadi bila dia adalah mudha'af yang lazim, qiyasnya adalah dibaca dengan apa? Fa'ala yaf'ilu. Ni kena ingat ni, syarat-syarat ni kenapa masuk Faisal nanti? Baik. Nombor 5, apa faktor yang kelima? Dia adalah masyhur dengan kasrah. Maksudnya memang dinukilkan. Orang Arab memang sebut apa dia? Baca kasrah. Contohnya apa? Lafadha yalfidhu, daraba yadribu. Boleh? Memang orang panggil masyhur gila lafaz daraba ni baca yadribu. Begitulah juga lafadha apa? Yalfidhu, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Boleh? Baik, habis. Tu dia panggil faktor yang ke berapa? Yang kelima. Boleh? Okey, sekarang ni okey? Baik. Okey, habis daripada masalah ni. Okey, seterusnya syaz. Syaz pula ada syaz. Maka syaz bagi bahagian satu ini, bahagian satu ni yang kita sebutlah, iaitu fa'ala yaf'ilu. Itu yang pertama. Terbahagi kepada dua sama, kita sebut syaz sahaja, syaz dengan kias. Faham makna syaz sahaja, syaz dengan kias? Faham? Dan syaz sahaja, maksudnya dinukilkan memang fi'il itu bercanggah dengan apa? Dengan kaedah tadi. Dan tidak dinukilkan yang serupa, yang bertepatan dengan kaedah. Ada beberapa fi'il, ada 46 fi'il, tapi musannif hanya sebutkan 28 sahaja. Boleh? Itu start daripada wadmun ma'al luzum fimrul bihi. Boleh? Itu pada start nazam ni. Jadi insya-Allah bila kita baca nazam kita tahu start daripada wadmum ni, ini menceritakan bahawa syaz bagi bahagian satu. Syaz sahaja. Syaz dengan kias. Seterusnya syaz dengan kias. Syaz dengan kias maksudnya apa tadi kita sebut? Iaitu ada apa? Disebutkan kalimat itu barisnya bercanggah dengan kaedah. Dalam masa yang sama ada disebutkan baris kalimat itu yang bertepatan dengan kaedah. Iaitu 26 fi'il. Tapi musannif hanya sebutkan 18 sahaja. Boleh? Oh, dia kata wa'i wajhai sadda. Itu dalam nazam dia nanti insya-Allah taala. Boleh? Baik. Jadi kita kata di sini adalah apa? Syaz. Sebab apa? Sepatutnya kita sebut fa'ala bila cukup 5 faktor tadi, kita baca apa dia? Yaf'ilu sepatutnya. Tapi bila cukup 5 faktor, tiba-tiba kita jumpa dibaca fa'ala yaf'ulu di sini. Maka ni dipanggil apa? Syaz. Boleh? Habis kat situ. Baik, seterusnya kata Tok Guru bahagian kedua adalah kias mudhari'nya dhammah kerana dituntut sebab dan kasrah adalah syaz. Boleh? Kita rehat satu 2 minit. Okey, sekarang ni ada apa? Ada apa? Okey. Kita habiskan ni, slide ni insya-Allah kesempatan ni. Setakat ni je lah kan? Rasa tak ada problem apa lah, senang je ni. Baik, okey. Seterusnya bahagian kedua. Bahagian kedua apa dia? Iaitu fa'ala yaf'ulu. Apa? Yaf'ulu. Ini patutnya. Maka dia kata qiyas mudhari'nya ada dhammah, itu fa'ala yaf'ulu. Kerana dituntut sebab dan kasrah adalah sama. Jadi ada faktor dia juga.
ada faktor dia juga yang menuntut bahawa dibaca fa'ala yaf'ulu. Boleh? Dan kasrahnya adalah syaz. Maksudnya kalau ada faktor ini tapi dibaca dengan apa? Fa'ala yaf'ilu, maka itu adalah apa? Syaz. Contoh apa dia 5 faktor? 5 faktor ni kena ingat. Yang pertama, ain kalimat adalah waw. Ain kalimat adalah apa? Waw. Contoh apa? Taba yatubu. Contoh lagi apa? Qala yaqulu. Nampak? Ain kalimat waw. Boleh? Maka dibaca atas wazan fa'ala yaf'ulu. Yang kedua ada lamnya waw. Lam kalimat dia adalah waw seperti da'a yad'u. Nampak? Ghaza yaghzu. Maka lam kalimat dia adalah waw, maka pun dibaca dengan fa'ala yaf'ulu. Seterusnya adalah mudha'af muta'addi. Mudha'af muta'addi seperti contohnya sabbal ma'a yasubbuhu, syaddal mata'a yashudduhu. Boleh? Maka dibaca apa? Yasubbu. Dibaca apa? Yasubbu. Dia kata apa? Sebab pertama dia adalah mudha'af. Sebab ada sabdu, itu mudha'af. Yang kedua maknanya muta'addi. Bukan makna lazim. Sabbal ma' maksudnya ada maf'ulun bih muta'addi. Maka sepatutnya dibaca dengan sabba yasubbu dengan dhammah. Boleh? Jadi baca dengan atas wazan apa? Sabba, kalau orang tanya apa wazan dia? Fa'ala yaf'ulu. Sebab apa? Fa'ala yaf'ulu. Sebab dia adalah mudha'af muta'addi. Nombor 4 menunjukkan kepada makna mufakharah. Mufakharah. Berbangga-bangga, saling kalah mengalah. Seperti contoh sabaqtuhu, fasabaqtuhu, wa ana asbuquhu. Ni kalimat ana asbuquhu ni. Baik, asbuqu datang daripada kalimat asalnya apa? Sabaqtuhu, aku berlumba dengannya, maka aku mengalahkan dia. Boleh? Maka aku lebih hebat daripadanya. Ataupun aku lebih hebat, lebih mengatasi dirinya, mendahului dirinya. Boleh? Jadi kalimat asbuquhu itu membawa makna apa? Mufakharah, menunjukkan dia itu lebih daripada kawan dia tadi. Boleh? Maka ini dipanggil keadaan yang diwazankan dengan wazan apa? Yaf'ulu. Boleh? Jadi fa'ala yaf'ulu adalah wazan yang digunakan untuk membawa makna mufakharah. Mufakharah, mengalahkan. Baik, yang kelima, faktor yang kelima adalah masy'ur ainnya dengan dhammah seperti nasara yansuru, qatala yaqtulu. Apa maksudnya? Kalimat ini memang masyhur. Orang Arab nukil, semua orang kenal, nasara mesti yansuru, qatala mesti apa? Yaqtulu. Maka itu adalah diwazankan dengan fa'ala yaf'ulu. Boleh? Syaz pada bahagian kedua adalah ada dua jenis. Ada dua jenis juga. Maksudnya pada fa'ala yaf'ulu ni ada syaz juga, tapi ada dua jenis. Pertama adalah syaz sahaja dan syaz dengan qiyas. Maka yang dinukilkan syaz sahaja, tidak ada yang dinukilkan itu qiyas, adalah habba. Habba memang dibacakan dengan apa? Habba ya hibbu. Dia tidak ada apa? Habba yahubbu, tak ada. Tapi makna habba, suka, adalah makna muta'addi. Boleh? Patutnya baca yahubbu, tapi tak dibaca yahibbu. Boleh? Baik, kemudian adalah syaz dengan qiyas. Maksudnya dinukilkan dengan syaz dan dinukil dalam sama-sama adalah kalimat yang bertepatan dengan kaedah. Itu ada 12 fi'il. Dan musannif hanya menyebutkan 5 sahaja pada katanya wa'i wajhai harra wa syadda allahu alala. Boleh? Bahagian yang ketiga, wallahu ta'ala a'lam. Tabah ni kita lah sambung pada besok hari insya-Allah ta'ala. Tabah banyak sangat ni, pening pula sekali kan. Khair. Sebab lagi pukul 9 lebih ada kerja lain pula. Nabi berjuang untuk mengislamkan agama. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.